Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Man. Terima kasih kerana memilih video-video daripada channel Cikgu, channel YouTube Cikgu untuk dijadikan bahan PDPR kamu. Ingat, walau di mana pun kita berada, kita perlu belajar. Ya, kalau di sekolah dengan cikgu-cikgu di sekolah, dan bila di rumah PDPR macam ni, kena ada pelbagai cara yang kita kena terima. Nak atau tak nak, kena belajar juga. Okey, untuk hari ni sejarah tahun 6 kembali bersama dengan Cikgu Man. Tapi sebelum tu cikgu nak ucap terima kasih kepada mereka dah subscribe channel Cikgu. Terima kasih banyak-banyak daripada anda. Kalau yang baru dengan Cikgu atau belum subscribe channel Cikgu, Cikgu mohon tolonglah subscribe channel Cikgu. Terima kasih. Kalau anda dah tekan butang subscribe, senang je butang tu. Tekan je butang merah subscribe tu. Dah, itu saja. Tak payah bayar apa-apa pun. Okey, terima kasih. Okey, kita nak teruskan dengan mata pelajaran sejarah tahun 6. Kita akan masuk dengan unit baru, unit yang ke-8, iaitu kegiatan ekonomi negara. Okey, seperti biasa cikgu selalu ingatkan, video-video cikgu sentiasa menggunakan buku teks sebagai sumber rujukan utama. Jadi kalau kamu ada buku teks juga, kamu boleh rujuk selepas ini, selepas dah belajar dengan cikgu. Dan juga kepada mereka yang tiada buku teks, tak ada masalah, kerana bahan-bahannya cikgu ambil daripada buku teks sejarah tahun 6 yang sama kamu guna di sekolah. Okey, untuk unit 8 kegiatan ekonomi negara ini, kita rujuk pada muka surat 171 buku teks sejarah. Okey, tak ada buku teks tak apa. Jom kita tengok apa yang ada pada muka surat 171. Pada muka surat ini tajuknya ada kegiatan ekonomi negara. Jika tajuk sebelum ni berkaitan dengan sukan, kejayaan atlet, apa yang telah kita anjurkan, kali ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sangat penting untuk sesebuah negara. Kerana kegiatan ekonomi memberi pendapatan kepada negara, kepada rakyat dia, macam kita ni. Semua kena ada pendapatan untuk memastikan ekonomi keluarga kita, ekonomi negara kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, jom kita tengok pada muka surat 171 ini. Cuba kamu tengok pada muka surat ni, ada gambar-gambar dekat situ, contoh-contoh kegiatan ekonomi yang ada dalam negara kita. Antaranya kita ada dari segi bijih timah. Nampak tak kapal korek tu? Kapal korek. Itu kapal korek. Gambar yang pertama tu adalah kapal korek. Seterusnya, sumber lain adalah petroleum dan juga gas asli. Nampak tak pelantar tu di tengah laut? Negara kita antara negara yang ada hasil petroleum dan juga gas asli. Gas asli. Tadi cikgu cakap apa kalau salah tadi tu, cikgu betulkan balik. Petroleum dan gas asli. Dan gambar seterusnya, orang sedang menoreh getah. Itu pertanian. Selain tu, gambar yang ada pembalakan, automobil. Automobil ni berkaitan dengan kereta, kenderaan. Okey, cuba tengok. Siapa tahu apakah kereta pertama buatan Malaysia? Ya, betul. Daripada Proton Saga. Proton Saga ni daripada syarikat Ion, edaran automobil nasional. Kemudian selepas beberapa tahun kemudian, lama jugalah, muncul satu lagi perusahaan yang kedua yang kita panggil sebagai Pro 2. Jadi kat Malaysia ni ada dua syarikat kereta milik Malaysia. Yang pertama Ion tadi, Proton, dan juga Pro 2 yang menghasilkan apa? Kereta Myvi, lagi Azia, lagi Alza, dan terbaru Avita. Okey. Dan kalau tengok bawah tu gambar apa lagi ada? Pertanian, kelapa sawit. Ya, betul. Kita antara pengeluar kelapa sawit yang terbesar juga di dunia selain getah. Okey. Dan yang ketiga tu, alamak, gambar lang tu apa maksud dia? Pelancongan. Kamu kena tahu bahawa negara kita sangat terkenal sebagai antara destinasi pelancongan yang menjadi pilihan. Kerana apa? Kerana kita ada pulau dan lautan yang cantik, kita ada pemandangan alam semula jadi yang sungguh indah. Orang-orang suka datang. Orang suka pergi ke Langkawi, ke Pulau Tioman, Pulau Redang, Pulau Pentian, Pulau Pangkor, pergi ke Melaka, pergi ke Pulau Pinang untuk makan. Makan juga merupakan antara pilihan. Jadi semua ini merupakan sumbangan kepada ekonomi negara. Okey, sekarang kita nak pergi pada muka surat seterusnya. Ini muka surat 171. Kita nak tengok pada muka surat 172. Ini berkaitan dengan majunya negaraku. Okey, kita nak tengok ni apa ni yang majunya negara kita ni. Jom kita baca. Kalau kamu dah bersedia,
Alright, kita baca sama-sama. Perkembangan kegiatan ekonomi negara kita telah berlaku sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka dahulu hingga kini. Okey, ingat tak ada belajar masa tahun 4 berkaitan dengan Kerajaan Melayu Melaka? Okey, kita sambung. Kegiatan ekonomi negara yang bermula daripada pertanian telah berkembang kepada bentuk industri. Okey, jom kita flashback balik, kita recall balik lah. Orang kata throwback. Kerajaan Melayu Melaka pada masa itu terkenal sebagai sebuah pelabuhan tempat dagangan. Antaranya rempah ratus. Maksudnya orang-orang daripada India dan Arab datang bawa rempah ratus dan berdagang di Melaka. Lagi juga ada kain, sutera daripada China juga dibawa. Itu antara barang dagangan pada zaman dahulu. Namun pada satu ketika, Malaysia sangat bergantung kepada pertanian. Kita sangat bergantung kepada pertanian dan akhirnya berubah hingga munculnya industri baru, iaitu perkilangan, di mana Malaysia telah membuka peluang kepada negara luar yang ingin membuka kilang di negara kita. Contoh, kilang elektrik, kilang apa lagi, pelbagai jenis lah, mainan lah, baju lah ada buka di Malaysia ni. Bukan setakat itu saja, komputer, handphone punya dalaman, kereta punya dalaman, spare part semua ada kilangnya di Malaysia. Kalau rajin kamu Google je kilang-kilang terkenal yang ada di Malaysia ni apa. Banyak jenama-jenama popular yang buka kilang di Malaysia. Okey, tapi sebelum itu kita tengok dahulu dulu. Dulu apakah dia industri, bukan industri lah, punca sumber ekonomi negara kita. Okey, kita tengok yang pertama sebelum ini, iaitu sawah padi. Padi adalah tanaman, padi ialah tanaman yang diusahakan oleh masyarakat tempatan sejak dahulu lagi. Sebab kita memang makan beras pula lah. Makan nasi. Kan? Jadi kita perlukan beras. Untuk dapatkan beras, kena ada pokok padi. Nak tanam pokok padi di sawah padi. Okey. Seterusnya, padi terdiri daripada padi sawah dan padi huma. Apa bezanya? Padi sawah seperti gambar ini. Dia ditanam di daratan bawah biasa dan ada air. Padi huma seperti gambar ini. Padi huma di lereng-lereng bukit. Tahu tak, ada dua, iaitu padi sawah dan juga padi huma. Jangan salah faham, ingat sawah padi saja. Okey, seterusnya kita tengok apakah ekonomi zaman dahulu. Selain itu kita juga ada ladang kopi. Tanaman ini mula diperkenalkan pada abad ke-19. Tanaman ini banyak diusahakan di Perak. Patutlah cikgu suka minum kopi ya. Okey, Selangor dan juga Johor. Jadi kopi ini banyak satu ketika dahulu diusahakan di Perak. Sampai sekarang sebenarnya di Perak masih ada orang mengusahakan kopi. Selangor dan juga Johor. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, ladang lada hitam. Kenapa nama dia lada hitam? Okey, kerana kerana apa? Tengok gambar ni. Ladang lada hitam banyak diusahakan di Johor dan Sarawak untuk dieksport sejak abad ke-19 lagi. Lama dah tu, sejak abad ke-19 ada di Johor dan Sarawak. Memang dalam masakan, kalau kamu perasan, banyak menggunakan lada hitam. Macam ni lah, macam buat sos barbecue chicken chop. Kan pernah tak pergi kedai, orang tanya apa? Nak kuah black pepper ataupun barbecue kan? Black pepper tu lada hitam lah. Okay, dia ada rasa pedas-pedas sikit, walaupun bentuk dia tak macam cabai atau cili yang biasa kamu tengok. Seterusnya, tanaman apa? Ladang tebu. Ladang tebu dibuka di seberang Perai dan Perak pada 1830-an dan diperlis pada abad ke-20. Tebu ditanam untuk diproses menjadi gula. Okay, tebu rupanya ada dekat Perak pada tahun 1830-an dan juga di seberang Perai. Okey, nampak tak tu? Tebu, air tebu sedap kan? Cikgu suka air tebu. Ingat, gula diperbuat daripada tebu. Dan seterusnya kita ada ladang nanas. Ladang nanas telah diusahakan di Johor, Perak dan Selangor sejak 1920-an lagi. Perusahaan mengetin nanas juga dijalankan. Faham tak? Nanas tu bukan setakat dijual dalam bentuk buah dia, tapi juga ditinkan. Dipotong-potong-potongkan, slice, masuk dalam tin, diletak dengan air gula kan. So kamu pernah nampak? Ada juga yang dipotong dalam bentuk dadu, ditinkan, maka tahanlah lama sikit. Okey, dan seterusnya adalah ladang koko. Yes, ini cikgu suka. Penanaman koko diusahakan di Sabah pada abad ke-18.
Koko mula ditanam di Pahang, Perak, Selangor dan Johor pada abad ke-19. Koko digunakan dalam perusahaan membuat coklat. Okey, selain coklat, apa dia? Minuman coklat, minuman koko. Okey. Kalau kamu tengok, hampir keseluruhannya pada zaman dahulu, sumber ekonomi berasaskan kepada pertanian. Ya, memang kita bergantung pada pertanian satu ketika dahulu. Pertanian yang diusahakannya bukan untuk negara kita saja, tapi kita juga telah mengeksport ke negara luar hasil pertanian negara kita. Banyak sangat. Kita eksport keluar tanpa pengetahuan kamu lah. Kalau kamu rajin membaca, kamu akan tahu. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey, berkaitan dengan majunya negara kuni, kita nak tengok seterusnya apa pula masa kini. Masa kini. Okey, kita nak kejar masa sikit ni. Kita kena laju sikit ni belajar. Okey, masa kini kita dah makin maju. Tadi pertanian macam biasa saja untuk dimakan dan sebagainya, dah mula wujud satu pertanian bukan untuk dimakan, tapi untuk dijadikan komersial, iaitu industri getah. Tanaman ini diusahakan secara ladang sejak awal abad ke-20 di mana? Di Selangor, Perak, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Dan getah ini boleh dibuat apa? Apa saja barang yang berasaskan getah. Tayar kereta, dekat kereta banyak tayar kereta, kat tepi tingkap tu lagi getah-getah dan sebagainya. Apa saja yang berasaskan getah adalah daripada pohon getah. Jadi Malaysia antara negara pengeluar getah yang hebatlah, yang termasyhur di dunia. Okey, yang seterusnya industri perhutanan. Kayu balak yang berkualiti seperti cengal, meranti dan keruing dieksport untuk kegunaan bahan binaan sejak awal abad ke-20. Kerana hutan Malaysia yang tebal dan banyak kayu-kayu berkualiti, banyak dieksport ke luar negara. Tapi malangnya, ramai sekarang menjadikan industri pembalakan haram sebagai sumber pendapatan mereka. Kita tidak menyokong pembalakan haram. Pembalakan dia perlu mendapat lesen daripada kerajaan negeri untuk industri dia. Okey, seterusnya kita nak tengok industri petroleum. Okey, industri ini bermula pada tahun 1910 apabila telaga minyak ditemui di Miri. Miri di mana? Negeri Sarawak. Petroleum penting untuk pembangunan industri gas dan juga petrokimia. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ada jenama dia sendiri. Syarikat yang menguruskan minyak dan gas ini. Apa nama kita punya syarikat minyak sendiri? Petronas. Betul. Antara penyumbang terbesar kepada ekonomi negara kita ialah Petronas melalui petroleum. Kita ada KLCC, bangunan berkembar tu juga adalah milik Petronas. Bukan itu saja, Petronas memiliki banyak lagi aset-aset penting negara. Dan bukan setakat buat minyak dan gas asli saja. Apakah barang lain yang boleh diusahakan menggunakan gas dan petrokimia ini? Tada! Inilah antara barang-barangnya yang dihasilkan. Dan mesti kamu rasa, tak sangka kan? Rupanya, ia juga boleh dihasilkan melalui industri ini. Okey, kita teruskan. Kita ada lagi berkaitan dengan industri kelapa sawit. Tadi kita ada getah, sekarang industri kelapa sawit. Pernah tengok pokok sawit tak? Mesti pedah kan? Kalau kamu lalu kat highway atau balik kampung atau kat mana, mungkin kat rumah kamu sendiri ada pokok kelapa sawit. Okey, tanaman ini diperkenalkan sejak tahun 1920-an lagi secara ladang di Selangor, Perak dan Johor. Kalau kau perasan negeri Perak, Johor dan Selangor ini, dia ada banyak industri-industri yang macam ni. Industri kelapa sawit. Tapi hari ini kelapa sawit telah berkembang, sangat berkembang. Hampir setiap negeri ada kelapa sawit. Kalau cikgu dah pergilah, kita akan tengok, ada kelapa sawit kat sini. Dan ada syarikat-syarikat yang mengusahakan kelapa sawit. Kelapa sawit ni akan menghasilkan minyak sawit yang kita gunakan untuk masakan. Boleh ada hasil lain tak daripada industri kelapa sawit? Jom kita tengok apa lagi boleh dihasilkan melalui industri kelapa sawit. Seterusnya, kita tengok industri elektronik. Industri elektronik mula berkembang pesat di Malaysia sejak 1960-an. Kalau kamu nak tahu, di Perak, di Selangor, di Pulau Pinang, banyak sekali kilang-kilang berkaitan dengan industri elektronik. Bersama sini cikgu tunjuk antara kilang-kilang elektronik yang ada. Mungkin kamu pernah tengok, rupanya kilang ini ada di Malaysia. Terutama kilang-kilang jenama elektrik yang popular. Rupanya kilang dia ada di Malaysia.
industri elektronik, malah kita mengeksport juga barangan kita keluar. Kita juga membuat komponen-komponen dalam handphone, komponen-komponen dalam kereta, kilangnya ada di negara kita. Dan yang terakhir, industri pelancongan. Macam cikgu cakap tadi, pelancongan merupakan industri yang semakin berkembang pesat dan memberikan pendapatan lumayan kepada negara. Kerana bila orang datang ke negara kita disebabkan pelancongan, pertama, dah tentu dia akan naik pengangkutan. Apa dia? Kapal terbang ke, kereta api ke, kan? Kena datang ke negara kita. Lepas tu itu semua mendatangkan pendapatan. Sampai ke airport, sebab tu mereka kena bayar. Ya? Duduk di hotel, pendapatan masuk ke hotel, pergi makan, pada orang yang berniaga, berbelanja di negara kita. Bila orang pelancong datang ke negara kita, sebenarnya dia mengalirkan wang ke dalam negara. Individu, orang niaga, orang yang hotel, orang yang menjual baju, contohnya orang datang nak shopping baju, shopping coklat, shopping itu ini, maka ekonomi kita berkembang. Dan itulah dia. Namun disebabkan COVID-19, ekonomi pelancongan terutamanya sangat terkesan. Tiada lagi pelancong luar dapat masuk ke negara kita. Banyak hotel terpaksa ditutup, banyak kedai makan terpaksa ditutup, banyak kedai-kedai lain yang berniaga juga terpaksa ditutup. Kita doakan sama-sama semoga negara kita dan juga seluruh dunia kembali pulih dan COVID-19 ni pergilah daripada planet bumi ni. Hancurkanlah bagaimana caranya pun. Dan jadi sementara itu untuk kita dapatkan betul-betul satu ubat mungkin yang dapat memastikan COVID-19 ni terhapus, tak dapat dijangkiti lagi, kita kena stay at home, duduk di rumah, jaga diri kita, pakai face mask dan sebagainya. Okey, itu saja untuk hari ini berkaitan dengan mata pelajaran sejarah tahun 6. Kita dah belajar berkaitan dengan kegiatan ekonomi negara kita. Tapi belum habis lagi kerana ada sambungannya. Tapi itu dulu untuk hari ini apa yang telah kita belajar. Cikgu harap kamu faham dan dapat terima pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana kamu sudi melihat dan menonton video cikgu sampai habis. Okey, sekali lagi terima kasih. Cikgu harap kamu dapat subscribe channel cikgu kerana bila kamu subscribe sebenarnya memberi semangat kepada cikgu untuk terus menghasilkan video-video yang lebih baik dari hari ke hari. Okey, terima kasih semua. Terus jaga diri, stay at home, stay safe at home. Itu saja daripada Cikgu Man. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.